Nama saya Khairil Adri bin Adnan, merupakan pegawai eksekutif kepada syarikat Derby Asian dan Berhad. Ditubuhkan pada tahun 2007 dan mula beroperasi daripada tahun 2008. Pada mulanya kami bermula dengan 3 orang staf di sebuah unit rumah kedai yang kecil di Cyberjaya juga, dan alhamdulillah dari hari ke hari kita telah bertambah besar dan sekarang kita mempunyai seramai lebih kurang 100 tenaga jurutera yang bekerja di syarikat ini. Pada peringkat awal penubuhan agak mencabar kerana kami merupakan syarikat yang masih muda yang cuba memperkenalkan perkhidmatan di dalam bidang kejuruteraan. Dan pada ketika itu kita banyak aktiviti seperti melawat syarikat-syarikat untuk mengenal pasti apakah keperluan perkhidmatan yang diperlukan di dalam sektor engineering. Kita mendapat sedikit kerja-kerja outsourcing daripada Jepun untuk dilakukan di Malaysia. Dalam masa yang sama juga pihak Jepun telah banyak membantu kita membangunkan modal-modal insan, menjalankan aktiviti-aktiviti seperti training, skill transfer dan sebagainya. Telah memberi sedikit kelebihan pada kami untuk semasa proses permulaan. Untuk kita mendapat kepercayaan daripada pihak Jepun agak sukar. Saya menggunakan network yang saya ada selama 14 tahun di sana untuk meyakinkan mereka memberi sedikit peluang kerja-kerja yang boleh di-outsource ke Malaysia. Disebabkan beberapa staf kita telah mendapat pendedahan daripada pihak mereka sendiri. Mereka mengenal pasti kebolehan jurutera tempatan kita. Melalui proses tersebutlah kita berjaya membawa pulang beberapa kerja daripada Jepun dan sehingga hari ini masih lagi berjalan. Untuk kita memberi perkhidmatan dalam bidang engineering, aset utama syarikat adalah manpower ataupun jurutera itu sendiri yang terlatih. Kita dapati di ASEAN tidak berapa ramai pemain-pemain yang memberi perkhidmatan di dalam bidang engineering ini. Kerana bagi mereka, sebelum sesebuah syarikat itu dapat menjana keuntungan, kita memerlukan masa yang agak panjang untuk membangunkan modal insan supaya mereka dapat memberi perkhidmatan yang baik kepada pihak pelanggan. Jadi ini memberikan satu kelebihan kepada kami untuk berkecimpung di dalam dunia memberi perkhidmatan dalam bidang engineering ini. Cabaran kepada syarikat ialah untuk memberi value added kepada jurutera-jurutera itu supaya lebih hands on, supaya mereka dapat mengaplikasikan apa yang mereka belajar semasa di universiti. Itu adalah tanggungjawab kami untuk mendapatkan supply tidak berapa sukar, tetapi untuk mengupgradekan mereka ke sesuatu tahap, itu adalah proses yang perlu kami lakukan. Proses pemindahan teknologi ataupun pemindahan skill transfer dan sebagainya
dilakukan dalam pelbagai bentuk. Di antaranya memang daripada peringkat awal lagi perkara ini telah dirancang. Jadi dengan itu kita cuba mencari tenaga-tenaga pengajar ataupun expert daripada dalam dan luar negara untuk membantu syarikat kita yang masih muda. Demand yang diminta oleh pihak pelanggan, kita akan cuba sediakan. Ini juga dilakukan melalui proses mendapat dorongan didikan daripada tenaga daripada tempatan yang telah lama berkecimpung di dalam dunia ini ataupun daripada luar. Investment pelaburan untuk menaikkan taraf fasiliti agak besar. Contohnya software yang kita gunakan, lisennya agak mahal. Bila kita telah mempunyai kemudahan software, tetapi disebabkan permintaan daripada pihak pelanggan memerlukan perkhidmatan yang lain, kita terpaksa memerlukan equipment yang lain. Sebab di dalam dunia engineering ini, walaupun kita telah berkecimpung selama 10 tahun, tetapi masih belum ada dia punya penyudahan dia. Sentiasa berubah, sentiasa teknologi baru. Saya sentiasa menggalakkan pekerja-pekerja saya untuk sentiasa explore benda-benda baru, perubahan teknologi apa yang berlaku sekarang di dalam sektor-sektor engineering, otomotif, rail, kereta api dan sebagainya. Melalui itu, maklumat yang kita terima itu akan memberi satu input kepada kita untuk bersedia. Tetapi melalui program-program R&D, bukan sekadar jurutera ataupun pekerja kita boleh terlibat semasa menjalankan aktiviti tersebut, hasil-hasil ini juga dapat diperkenalkan kepada pihak umum di luar sana. Sesebuah negara yang akan menuju ke arah knowledge based economy, daripada skill based economy ke knowledge based economy, kita memerlukan platform syarikat-syarikat seperti kami untuk support kepada industri sekitar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sukses setiap Jumaat 8.30 malam. Inilah ceritanya, cerita tentang bagaimana kita akan memajukan negara, memakmurkan masyarakat dengan keusahawanan, terutamanya industri mikro, kecil dan sederhana. Dalam konteks itu, terima kasih kepada SME Bank. Tadi kita telah belum melihat seorang lagi usahawan hebat Malaysia, Dream Edge, melihat kepada kejuruteraan yang penuh dengan inovasi dan reka bentuk, inspirasi pandang ke timur, semuanya mereka telah terjemahkan sebagai satu syarikat berdaya saing bukan sahaja di Malaysia tapi di pasaran antarabangsa. Peranan SME Bank itu penting, oleh itu saya nak buka skop itu lebih luas. Siapa sebenarnya pelanggan-pelanggan SME Bank ni dan apakah inisiatif yang dilakukan bersama oleh SME Bank dengan portfolio community pelanggan-pelanggan ini. Orang yang paling hebat untuk membicarakannya bersama saya adalah
pengarah operasi SME Bank. Pengarah operasi ni tu, director dia pegang semua maklumat ini. Jadi Puan Rokiah, teruskanlah saja berikan kita profil dan gambaran bagaimana SME Bank menggebelingkan kekuatan PKS dan juga industri mikro kita. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. SME Bank mempunyai 6,800 usahawan PKS yang kami biayai setakat ini. Setakat ini 44% daripada usahawan kami adalah dari golongan mikro. 39% adalah usahawan kecil dan selebihnya adalah usahawan sederhana. Dari segi usaha yang kami lakukan, sejak beberapa tahun kebelakangan ini, usaha kami lebih merupakan capaian menggunakan teknologi digital untuk kami mencapai kepada semua PKS di seluruh pelosok negara. Maknanya tak tunggu walk in kata orang ataupun orang jalan masuk branch ataupun cawangan, tapi di mana-mana juga. Ya, sebab bilangan cawangan kami terhad 38 sahaja. Okay. Jadi we cannot hope to serve semua PKS di Malaysia. Di antara inisiatif yang telah kami lakukan setakat ini ialah mengadakan mobile apps. Mobile apps ni yang boleh di-download secara percuma, boleh digunakan oleh usahawan PKS untuk mengetahui tentang produk-produk dan perkhidmatan yang tawarkan oleh SME Bank. Di samping itu, kami juga di dalam mobile apps tu memaparkan rangkaian cawangan kami, alamat, nombor telefon, dan di dalam mobile apps tersebut kami letakkan satu aplikasi yang very interesting, which is Book Your Banker. Okay. Di sini kita empower SMEs untuk menentukan temujanji bersama pegawai bank. Yeah. Setelah mereka mendapat maklumat dalam mobile apps tersebut, mereka akan timbul interest untuk berjumpa dengan pegawai kami dan mereka boleh masuk ke aplikasi Book Your Banker untuk menentukan cawangan mana mereka ingin pergi, date dan morning or afternoon. Dan semuanya urus janji dibuat, temu janji itu dalam dunia digital pakai telefon je lah. Yes. Boleh pilih ke pegawai mana ni? Pegawai tak boleh. Okey. Sebab ingat dia letak gambar ke apa pilih tak? Tidak, belum lagi. Tapi mungkin mengikut profil pelanggan atau bagaimana? Kita setakat ini kita mengikut availability of the officer dan ia ditentukan oleh pengurus cawangan. Yang saya suka tu kerana dia ada pengesan atau tracking. Yes. Kan? Yes, because niat kita ialah untuk memastikan segala temujanji yang dipinta oleh usahawan PKS akan materialize, akan terjadi. Jadi sistem itu mempunyai fungsi yang akan track sama ada appointment yang ditetapkan telah terhasil. Tapi ada lagi yang suka buat panggilan telefon. Saya tengok banyak bank swasta pun dia besar call center dan sebagainya. Untuk SME Bank bagaimana? Ya, dia tahun lepas kami telah menaik taraf kita punya call center melalui perolehan sistem baru. Okay. Dan sekarang ni kita boleh track our inbound and outbound calls. Setakat bulan 8 ni kita dah actually total about 3,600 inbound calls, kebanyakannya bertanya tentang produk dan perkhidmatan kami. Ada juga yang memberi feedback tentang aduan dari segi layanan yang mereka terima. Di samping itu kita menggunakan sistem itu untuk membuat marketing calls, outbound calls. So sistem juga boleh mempunyai fungsi untuk monitor feedback melalui email dan social media. Jadi SME Bank ni bukan bank yang fizikal sahaja, footprint ataupun tapaknya menjangkaui arena digital. Cuma saya nak tanya, ramai usahawan mungkin menyedari bahawa mereka perlu berubah. Dunia kerap bertukar, saingan makin sengit. Jadi pendekatan kreatif dan inovatif tu perlu, dan ada yang melihat kepada Blue Ocean Strategy lautan biru. Tapi SME Bank dah mula pun menerapkan lautan biru ni. Kalau boleh cerita sikit. Alhamdulillah pada tahun ni kami memulakan Blue Ocean Strategy program
Tujuan kami adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Ini kita lakukan melalui pembangunan produk dan juga penambahbaikan proses sedia ada kami. So, salah satu proses improvement yang kita lakukan ialah to move forward, kita akan mewujudkan online application system. Setakat ini, pelanggan dalam sistem ini, pelanggan tidak perlu lagi datang ke SME Bank. Mereka boleh memasukkan data dan sistem akan mencadangkan apa produk-produk yang sesuai bagi mereka. Dan jika pelanggan ingin meneruskan permohonan, mereka boleh mengemukakan permohonan melalui sistem, memasukkan data tentang keperluan pembiayaan dan upload dokumen tentang yang diperlukan untuk pembiayaan. Okey. Alang-alang kita dah cakap dan sebut pasal produk ni, sedang ada produk baru yang akan dikeluarkan? Ya. Through the Blue Ocean ni, kita telah membuat even focus group discussion bersama usahawan untuk mengenal pasti apakah produk yang paling diperlukan oleh usahawan. Dan dari kajian kami, kami dapati bahawa 2 produk yang merupakan permintaan pelanggan, iaitu satu SME Lady dan satu lagi SME Export. SME Lady ni untuk usahawan wanita atau bagaimana? Ya, it is for usahawan wanita. Bagaimana dia membantu, saya nak terbalikkan soalan tu. Bagaimana dia membantu wanita, kerana focus group tu maknanya kumpulan kajian tu mereka mencirikan sesuatu yang unik kepada usahawan wanita. Kita actually kalau kita tengok sumbangan usahawan wanita atau peranan usahawan wanita dalam bidang SME ini amat kecil. I think the statistic is about 12% only. Dan kajian menunjukkan bahawa actually not to be usahawan wanita ni dia good paymasters. Saya setuju tu. Yes. So that's why kita nampak yang program yang kita wujudkan ni adalah untuk meningkatkan usahawan wanita dari mikro ke tahap perusahaan kecil dan sederhana. Yang ekspor? Untuk ekspor, contribution kita dari segi PKS terhadap ekspor pun masih jauh berbanding dengan negara-negara yang maju. Kita dalam kalangan 20%. Kalau Jepun dah 50%. Jadi adakah aplikasi My SME Export akan memecahkan tembok tu, kena ramai usahawan kata susahlah nak ekspor ni, tapi bila ada produk macam ni mungkin boleh nampak lebih telus jalan. Yes, sebab melalui produk kami ni you will get 3 in 1. You apply to SME Bank, kita usahawan boleh mendapat pembiayaan untuk ekspor. Ini terbuka kepada yang sedang ekspor ataupun yang berniat untuk ekspor. Kedua, di samping pembiayaan, kita membuka pintu kepada usahawan untuk mendapat trade finance facilities. Kerana usahawan-usahawan ini kalau mereka sendiri pergi ke bank-bank komersial untuk mendapatkan LC atau trade facilities, letter of credit mungkin agak sukar. Jadi SME Bank akan membantu mereka mendapatkan pembiayaan itu dari bank-bank komersial. Di samping itu, kita juga akan membuka pintu untuk mereka mendapat kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh Matrix. Jadi ini merupakan program-program peningkatan usahawan untuk menceburi ke bidang ekspor. So that's why dan saya kata 3 in 1. Untuk usahawan My SME Lady tadi, one interesting feature is that kita memberi mereka kad untuk spend. Orang perempuan ni dia feel delighted when they dapat kad untuk spending. So for usahawan PKS ni, kita akan beri mereka debit card. Kita akan masukkan certain portion daripada financing kita ke dalam kad tersebut, dan mereka boleh menggunakan kad itu dan take advantage of the offerings in the market, the discounts or whatever, but for their business, not for personal. Sebenarnya jaringan tu dah disediakan oleh SME Bank dengan institusi-institusi lain lah. Yes. Kita ada collaboration dengan Commercial Bank, Madrid, dia ada. Jadi persepsinya adalah, sebelum kita habiskan, ini bukan hanya tentang biaya dan pelanggan. SME Bank sentiasa cuba melihat apa yang
terkini, apa yang perlu sebenarnya, baru keluarkan produk. Yes. Tapi kenapa saya nak minta ni, pengarah operasi ni hebat. Dia tahu semua. Kenapa masih ada persepsi yang kata alah nanti lambat draw down atau nak dapat biaya tu. Itu mungkin persepsi. Pandangan daripada dalam SME Bank bagaimana terhadap isu yang kadang-kadang kita merasakan bahawa antara masalah utama pelanggan mana-mana bank adalah untuk dapatkan keluarnya. Susah sangat mereka persepsinya merasakan nak dapatkan biaya tu. Daripada statistik yang kita ada, memang rata-rata aduan yang kami dapat adalah kepayahan atau kesukaran untuk mendapat kelulusan dan untuk mendapat pengeluaran wang. Saya tackle yang pertama, kelulusan pembiayaan. Sebenarnya SME Bank kita ada gap lah, ya. Dari perspektif pelanggan, apabila dia mengemukakan permohonan pembiayaan, dia nak cepat, ya. Tetapi untuk SME Bank, kita memerlukan maklumat untuk memastikan kita membuat keputusan yang tepat. Ini kerana kita perlu memastikan bahawa usahawan boleh membayar balik pembiayaan yang diberi dan perniagaan mereka berdaya maju. Okay. Jadi keperluan maklumat itu ada. Jadi kita perlu mendapatkan maklumat selengkapnya sebelum kita boleh buat keputusan. Dari segi pelanggan, kalau kita tengok at the positive side of it is bila kita meminta permohonan dan pelan perniagaan mereka, sebenarnya SME Bank memberi kritik terhadap apa yang mereka rancang. Input-input dari kami boleh digunakan untuk memantapkan pelan perniagaan mereka. Sebab kami ada menganjurkan focus group discussion dengan di kalangan pelanggan sedia ada kami, dan mereka memberi maklum balas bahawa input yang diberi adalah baik, dan mereka juga mengakui yang maklumat yang kita minta adalah banyak. Sebab ialah kalau orang kata apa, we are actually a partner in the business. Ya, jadi kita perlu faham the in and out of the business. Kita perlu tetap pastikan bahawa perniagaan ini berdaya maju dan sustainable. Dari segi disbursement pula, kebanyakannya usahawan kita di peringkat penerimaan tawaran tu, mereka dengan cepat nak menerima tawaran pembiayaan tanpa mengkaji, mempertimbangkan whether dia boleh memenuhi syarat tu ke tidak. Bila di peringkat dah sampai documentation dan peringkat pengeluaran wang, barulah mereka rasa terbeban. So saranan saya, usahawan perlu membaca the fine prints ketika menerima tawaran, perlu membuat pertimbangan boleh ke tidak dia memenuhi syarat ini. Dan jika tidak boleh, mereka haruslah berbincang dengan pihak bank. Jika perlu, memohon pertukaran dengan justifikasi yang sepatutnya. Dan jika bank meluluskan, usahawan perlu membuat judgement sama ada mereka ingin meneruskan atau tidak. Kerana pertukaran ataupun feedback atau isu yang ditimbulkan di peringkat pengeluaran wang adalah terlalu lambat, sebab documentation telah dibuat, komitmen dengan supplier telah dibuat. Perkara-perkara ini menambahkan beban kepada bank dan juga kepada usahawan kerana contractual commitment semua telah ini. Jadi mungkin akan menjejaskan daya maju perniagaan usahawan tersebut. Hebat. Pengarah operasi memang hebat. Sampai Disember 2016, portfolio 6 bilion pembiayaan. Tapi kelulusan pembiayaan 26 bilion. Nak lagi cepat kena datang jumpa Puan Rokia sendiri. Terima kasih banyak Puan Rokia menghabiskan masa bersama Sukses hari ini. Ini semua hanyalah untuk anda sukses dalam bidang usahawanan dan juga perniagaan demi masyarakat dan negara. Dan
kalau kita nak buat rekod media sosial pun kita kena baca the fine print macam Pak Rokiah kata, ini kan pula untuk biaya dan juga perniagaan. Tentunya PKS Malaysia akan terus maju ke depan. Setiap minggu sekurang-kurangnya saksikanlah sukses kita mendengar bukan saja daripada usahawan PKS sendiri tetapi juga daripada mentor dan orang hebat di SME Bank untuk memberikan kita laluan menuju ke depan untuk berjaya, sukses selalu. Jumpa lagi dalam episod di minggu depan.